Ketika ditawarkan memasuki sekolah berasrama penuh, hati Zaliah sudah berbunga-bunga. Seronoknya tidak dapat diluahkan dengan kata-kata. Sudah lama dia menyimpan hasrat untuk memasuki asrama dan belajar berdikari di rantau orang. Hari pertama masuk ke sekolah tersebut, Zaliah berasa tidak sedap hati. Pertama kali dalam hidupnya terasa demikian. Namun dia tidak mengendahkannya. Mungkin kerana terlalu seronok, ujar Zaliah di dalam hati. Matanya meligas memandang bangunan asrama yang kelihatan agak usang. Menurut teman-temannya, sekolah itu dibina di kawasan bekas markas tentera Jepun. Pelbagai kisah misteri pernah dikaitkan dengan sekolah tersebut, membuatkan Zaliah seram sejuk. Suatu malam ketika semua penghuni asrama telah lama diulik mimpi, secara tiba-tiba Zaliah dikejutkan dengan suara orang berkawat di padang sekolah. Dia cuba untuk melelapkan mata, namun suara itu terlalulah kuat hingga mengganggu tidurnya. Sambil memejamkan mata, Zaliah membebel-bebel tidak puas hati mengharapkan suara itu senyap. Tapi suara itu tidak juga berhenti. Sambil menggosok-gosok mata, Zaliah lantas bangun menuju tingkap yang menghala ke padang sekolah. "Siapalah yang pagi-pagi buta ni yang dah berkawat ni?" ketusnya geram. Dengan perlahan dia membuka cermin tingkap. Matanya yang layu terkebil-kebil memerhatikan suasana padang yang lengang. Suara bukan main kuat. Tapi di manakah orangnya? Desis Zaliah di dalam hati. Puas dia mencari namun hampa belaka. Suasana dingin tiba-tiba mencengkam malam. Zaliah mula merasa seram. Fikirannya mencari-cari alasan logik dari mana datangnya suara itu. Namun, dia buntu. Angin malam yang tiba-tiba menderu ke arahnya membuatkan Zaliah kalut. Dengan pantas, jemarinya segera menutup tingkap di hadapannya. Bila diamati suara itu, Zaliah dapat mendengar bait-bait ayat yang dituturkan. Namun dia gagal memahaminya kerana dia tidak dalam bahasa Melayu maupun Inggeris. Sebaliknya, bahasa Jepun. Tidak menunggu lama, Zaliah bergegas ke katilnya. Sambil berselubung, dia cuba untuk melelapkan mata. Apa yang mengherankannya, tidak ada seorang pun di antara rakan-rakannya yang terjaga. Walhal suara itu begitu kuat. Malisa, Wati, Amnah, semuanya seolah-olah telah dipukau. Belum sempat tidur lena, tiba-tiba tidurnya diganggu sekali lagi. Kedengaran jelas di cuping telinganya bunyi orang berjalan di luar dom sambil mengheret rantai besi, seolah-olah mangsa tahanannya telah dirantai kaki. Hati Zaliah mula berdebar-debar. Fikirannya mula menerawang, teringatkan kata-kata orang tentang sekolah itu. Sekolah yang bertapak di kawasan bekas markas Jepun itu dikatakan telah banyak kali memakan mangsa. Namun, Zaliah tidak mengendahkan kata-kata mereka kerana terlalu ingin memasuki sekolah yang berasrama penuh. Belum hilang debaran yang mencengkam dadanya, tiba-tiba Zaliah merasakan bunyi tapak kaki itu berhenti di hadapan pintu domnya. Serentak itu kedengaran pintu dom dibuka orang. Jelas di ruang mata Zailah, sesusuk tubuh besar setinggi pintu dom berdiri di hadapan pintu. Tubuh Zaliah menggigil menahan rasa takut. Hampir-hampir dia terjerit tatkala sesusuk tubuh itu melangkah masuk ke dom sambil mengheret rantai besi di kakinya. Sambil berselubung, Zaliah dapat melihat rupa lembaga itu yang sungguh mengerikan.
Matanya terjojol keluar. Kulit tubuhnya yang terkoyak di sana sini dan baunya yang cukup hanyir membuatkan Zailah hampir termuntah. Namun dia cuba bertahan. Mulutnya terkumat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan lembaga itu tidak akan mengapa-apakannya. Semakin lama, sesusuk tubuh yang berpakaian tentera Inggeris lama itu semakin hampir dengan katilnya. Serta-merta bau busuk mula menyusuk hidung. Hatinya tambah berdebar apabila melihat lembaga itu cuba menyentuh Malisa yang tidur di sebelahnya. Dia cuba untuk bersuara untuk mengejutkan temannya itu, namun suaranya seolah-olah tersekat di kerongkong. Zaliah menjadi benar-benar tidak berdaya. Badannya terasa lemah longlai. Syukurlah ketika itu hatinya masih dapat membaca ayat-ayat Al-Quran. Berkali-kali lembaga itu cuba menyentuh Malisa, namun tidak berjaya. Hinggalah akhirnya ia hilang begitu sahaja. Manakala Zailah pula tiba-tiba pingsan tidak sedarkan diri. Keesokan paginya, kecoh satu sekolah apabila Zailah tidak sedar dari tidur. Dia terus dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Zailah bagaimanapun telah sedarkan diri lewat petang itu dan dibawa pulang ke kampung untuk berubat secara tradisional. Selesai mengaminkan doa, Azizul pantas menuruni anak tangga surau untuk pulang ke rumah. Dia perlu segera sampai di rumah untuk menolong istrinya menyiapkan nasi lemak dan kuih muih sebagai sumber rezeki mereka. Tidak sampai hati dia membiarkan istrinya hanya seorang diri menyiapkan itu ini, sedangkan usaha itu dilakukan untuk menambahkan pendapatan mereka. Hai Zul, awal lagi ni, takkan dah nak balik? Marilah kita berborak-borak dulu. Tegur Tapa apabila melihat Azizul sudah pun berada di atas motor. Tak boleh lah Pak, aku kena balik ni nak siapkan nasi lemak dan kuih-kuih tu. Aku kesianlah tengok bini aku buat kerja sorang-sorang. Bukan macam korang. Balas Azizul. Kau jaga-jaga sikit Zul. Kan terjumpa pula langsung Jelah Nordin cuba menyakat. Alah Din, tu cerita zaman apa orang kata zaman pelita minyak tanah. Sekarang ni dah zaman moden lah. Mana ada lagi semua tu. Cakap besar nanti baru kau jumpa, baru kau tahu. Dalam deruman enjin motosikalnya, Azizul masih dapat mendengar tempelakan Nordin kepadanya. Tetapi dia buat tidak tahu sahaja. Malas nak layan kerana mereka. Yang penting dia segera sampai di rumah. Dia bukan mahu cakap besar. Sudah berbulan dia berulang alik ke kawasan perumahan Taman Sejati untuk menghantar kuih kepada penjaja di situ. Dan acap kali itulah juga dia akan melalui selekoh Tok Soh yang dikatakan keras dengan Langsui yang menjelma di situ. Namun dia tidak pernah pun terserempak. Acap kali juga telinganya mendengar cerita mengenai Langsui di situ. Namun apabila ditanya kepada yang membawa cerita, mereka menafikan pernah menjumpainya sendiri. Hanya sekadar mendapat cerita dari orang lain. Jadi pada Azizul, cerita itu sekadar dibuat untuk menakutkan orang yang melalui selekoh itu pada malam hari. Esok pagi abang keluar awal sikit, kata Azizul pada isterinya ketika sedang memotong daun pisang untuk dijadikan pembungkus nasi lemak. Kenapa pula? Kan masih sempat abang keluar macam biasa. Tanya isterinya dari sudut dapur. Bos abang tu asyik pandang abang semacam je kebelakangan ni sebab kerap sangat abang masuk lewat. Azizul bekerja sebagai tukang kebun di sebuah loji air di pinggir pekan Sungai Petani. Azizul sedar, setiap pagi dia bekerja mengantar kuih ke Taman Sejati yang jaraknya 13 km dari rumah, kemudian berpatah balik untuk mengantar anaknya ke sekolah. Selepas itu barulah dia dapat bertolak ke tempat kerja. Memang setakat ini bosnya belum bersuara, tetapi sekadar menjeling. Namun faham-fahamlah maksudnya itu.
Keesokan hari, awal-awal pagi lagi Azizul telah pun bersiap-siap untuk memasukkan nasi lemak ke dalam bakul, sementara isterinya sibuk menggoreng kari pap di dapur. Awal sangat ni bang, jalan raya pun masih sunyi lagi ni. Isterinya menyuarakan kebimbangan. Dah pukul 5, awal apa lagi? Van kilang pun dah keluar ambil pekerja masa ni. Dah lah, minta kuih tu. Cepat. Balas Azizul sambil mengikat raga di pelantar motornya. Azizul menghidupkan enjin motornya dan meredah kegelapan pagi untuk ke Taman Sejati. Memang benar kata isterinya, jalannya masih lagi sunyi. Tiada satu pun van kilang yang berselisih dengan pagi itu. Rupanya hari itu adalah hari Ahad. Semua pekerja kilang bercuti. Pagi itu suhu amat sejuk membuatkan Azizul menggeletar kesejukan. Pandangannya terhad kerana cuaca yang berkabus. Namun dia tidak berani menambah kelajuan motornya kerana bimbang terlanggar lembu-lembu yang mungkin tidur di tengah jalan raya. Biasanya, lembu itu gemar tidur di atas tar untuk memanaskan badan. Ketika melewati selekor Tokso, seorang gadis menahan motosikalnya. Azizul memberhentikan motornya di hadapan gadis itu. Pada fikirannya mungkin gadis itu adalah pekerja kilang yang keluar untuk bekerja pada hari Minggu bagi mendapatkan duit lebih. Nak beli kuih ke? Gadis itu mengangguk. Baunya sungguhlah harum. Namun Azizul tidak ambil pusing kerana padanya gadis dan wangi-wangian memang tidak dapat dipisahkan. Azizul sudah lali dengan bau pewangi gadis pekerja kilang apabila mereka singgah di gerai tempat dia meletakkan kuih. Bila 5 gadis turun serentak, bau wangi itu tidak akan hilang walaupun van kilang telah pun berlalu pergi. Oleh kerana suasana masih gelap, Azizul menyalakan lampu suluh yang dibawanya bagi membolehkan gadis itu untuk memilih kuih yang dikehendakinya. Gadis itu mencapai plastik yang tersangkut di raga motor, lalu mengambil 2 bungkus nasi lemak dan 3 ketul kuih seri muka. Yang ni semua ni RM2. RM2 semua, kata Azizul. Gadis itu mengulurkan 2 keping wang kertas dan berlalu pergi. Azizul memasukkan wang itu ke dalam kocek seluarnya sebelum meneruskan perjalanannya. Ketika membuat pusingan, dia sengaja menghalakan cahaya lampu motornya ke arah gadis itu. Boleh tahan cantiknya, getus hati Azizul. Cuti-cuti ni pun kerja juga ke adik? Azizul sengaja melontarkan soalan itu, tetapi tidak dibalas. Hanyalah senyuman yang terukir di bibir. Azizul kembali meneruskan perjalanannya. Dalam hati terdetik, betapa beraninya gadis itu menunggu van kilang dalam kegelapan malam di tengah-tengah kebun getah pula itu. Biasa dia melihat gadis menunggu van kilang di awal pagi seperti itu, tapi mereka tidaklah berseorangan. Biasanya berkumpulan ataupun ditemani oleh seorang lelaki. Jangan-jangan tu Lang Sui yang dikatakan Oji semalam kot. Mengagut dia tu. Kalau Lang Sui, pasti dia dah pamerkan muka sebenar masa aku berhenti tadi. Takkanlah Lang Sui nak makan nasi lemak. Kuih seri muka tu nak buat tambah seri muka dia ke? Kata Azizul seorang diri sambil tergelak kecil. Awal pagi ni bang, tegur penjaja menyedari dia tiba awal dari kebiasaan. Nak cepat ni Abang Man. Hari ni kuih seri muka kurang 3 ketul dengan nasi lemak kurang 2 bungkus. Ada orang beli kat tengah jalan tadi tu, beritahu Azizul sebelum meninggalkan tempat itu. Azizul bergegas pulang ke rumah untuk menghantar anaknya pula ke sekolah. Dia mengerjakan solat subuh sambil menunggu anaknya menyiapkan diri. Ayah, mak suruh minta adik belanja dengan ayah sebab hari ni mak tak ada duit kecil, katanya anak sulung apabila mereka tiba di hadapan pintu pagar sekolah. Azizul menyelop kocek seluarnya untuk mengambil RM2 yang diberikan oleh gadis pagi tadi. Namun dia hairan, tiada duit, cuma daun getah kering 2 helai yang terdapat di situ. Tercengang seketika Azizul dibuatnya. Merasa tidak puas hati, dia menyelop pula kocek di sebelah lagi. Namun kosong. Dari mana pula datangnya daun getah ni? Seluar ni baru je aku keluarkan daripada almari.
Akalnya ligat berfikir. Sesusuk tubuh gadis tadi terbayang di matanya. Barulah dia sedar gadis tadi bukanlah gadis biasa. Mungkin jelma Alang Suir. Buktinya, dua helai daun kering di tangannya kini. Seminggu juga Azizul dilanda demam terkejut. Dan selepas kejadian itu, dia tidak akan keluar menghantar kuih selagi belum jam 6 pagi. Ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Saya merupakan seorang penunggang motosikal. Saya ni jenis degil sedikit. Kalau saya marah atau bersedih, saya gemar beronda-ronda seorang diri ke suatu tempat yang digelar Kranji Dam. Tempat itu berangin, sunyi dan boleh melihat kawasan perairan Selat Johor. Apabila saya duduk di sana seorang diri, hati saya tenang. Ada satu malam, saya tidak ingat hari apa, teman baik saya yang bernama S mengajak saya lepak di Kranji Dam. Oleh kerana saya bosan di rumah, saya ikutkan sahaja. Bolehlah panaskan enjin motosikal saya sekali. Saya tidak fikir apapun kerana dah biasa beronda di kawasan itu. Bila lepak, tidak ada apa-apa yang terjadi. Apabila sampai waktu untuk pulang, saya terpaksa menggunakan tandas untuk sahut seruan alam. Oleh kerana dah lewat sekitar pukul 1 ataupun 2 pagi dan tempatnya pula sunyi, saya menyuruh S untuk tunggu saya betul-betul di hadapan pintu masuk tandas wanita. S seorang lelaki, jadi dia tidaklah boleh temankan saya hingga ke dalam tandas. Tandas mempunyai 2 ruang kecil, satu yang ada jamban duduk dan yang lagi satu jamban jenis cangkung. Apabila saya masuk, saya perasan hanya saya seorang saja yang menggunakan tandas. Lalu saya pilihlah ruang yang ada jamban duduk. Bila saya sedang hendak keluar dari tandas, saya perasan di ruang sebelah bunyi jamban seperti dipam. Saya tak fikir apa-apa. Mungkin orang lain yang menggunakan tandas sebelah. Bila saya dah selesai, hendak cuci tangan, saya perasan pintu tandas sebelah tutup. Lalu saya panggil Els dan bertanya, "Ada orang masuk tandas, Els kata, "Tak ada. Mana ada orang yang masuk tandas ni tadi?" Saya bertanya lagi, "Awak dari tadi tunggu dekat luar pintu tandas ni ke, ataupun awak ada jalan-jalan ke tempat lain bila saya dalam tandas?" S pun jawab lagi, "Dari tadi saya dekat sini je. Tak ada siapa-siapa pun yang masuk kecuali awak. Lepas awak mana ada orang lagi?" Saya tak percaya kata-kata S kerana kalau tidak ada orang yang masuk selepas saya, siapa pula yang berada di dalam tandas sebelah? Kalau S memang dari tadi tunggu saya di luar, mesti dia tidak akan terlepas melihat sesiapa sahaja yang masuk. Saya pula tidak mudah percaya dengan benda-benda gaib. Saya kata pada S dalam bahasa Inggeris, "There is someone in the cubicle next to mine." S pun pelik kerana betul-betul merasakan bahawa tiada sesiapa yang masuk tandas selain saya seorang. Saya pun cuba membuka pintu tandas sebelah yang tadinya terbuka. Kini pintu itu sudah dikunci. Kami berdua rasa pelik sangat kerana pintu itu hanya boleh dikunci daripada dalam. Kalau tiada sesiapa yang masuk, bagaimana pula pintu yang terkunci? Bila saya sedang siasat, masih lagi kedengaran bunyi air di dalam. Saya tidak mahu endahkan sangat, jadi saya cuci tangan di sinki dan bersedia untuk keluar. Tiba-tiba, kedengaran bunyi pam di tandas sebelah tadi. Selepas itu, pintu ruang tandas itu pun terbuka sendiri. Saya lihat S. S pandang saya balik daripada pintu tandas itu. Muka masing-masing terperanjat. Selepas itu,
kedengaran paip air diputar dari sinki sebelah. Saya mula panik. Apalagi, saya pun cabut lari dengan sekali melarikan diri secepat mungkin ke arah motosikal masing-masing. Naik saja motor, terus kami pecut, tidak pandang ke belakang pun. Saya perasan S sedang menggigil sambil menunggang motosikalnya. Sampai di jalan utama dekat kawasan perumahan, barulah kami berdua hentikan motosikal. S masih lagi menggigil dan dalam keadaan ketakutan berkata, "What was that, man? What happened back there? It wasn't funny." Saya kata saya tidak pasti. Mungkin benda halus. Saya tidak begitu panik kerana saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa peribadi dengan benda-benda halus sejak kecil lagi. Namun bagi S, itu adalah pertama kali beliau alami. Nasib baik tidak ada apa-apa yang terjadi pada kami. Bila sampai ke rumah, kami lepak lagi sekejap di kalung blok kami sebelum pulang ke rumah masing-masing. Selepas pengalaman itu, saya masih lagi ronda-ronda di tempat yang sama, namun saya tidak akan menggunakan tandas itu lagi.